Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 September bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Berikut tajuk utama malam ini. Beras RM1 jadi rebutan. Juga karenah birokrasi perlu dihapus demi kemajuan ekonomi. Beras kampit 5 kg hanya RM1. Itu harga beras luar biasa yang ditawarkan kepada 1,000 penduduk di daerah Manjung. Jualan beras pada harga murah itu hasil inisiatif Yayasan Misi Rakyat bagi membantu orang ramai. Pengasasnya Nur Ahmad Faiz Muhammad Azmi berkata, sasaran jualan tersebut bukanlah untuk keuntungan, sebaliknya lebih kepada pendekatan kita bantu kita. Kenapa nak jual RM1? Sebab ramai je yang boleh beli, yang berkemampuan. Tapi ramai yang tak berkemampuan. Ada RM1 je. Apa yang boleh buat kan? Tapi disebabkan kita faham ada orang-orang yang macam ni, that's why kita jual RM1. Kita bukan nak kepada duit sebenarnya. Tapi semua orang nak membeli, semua orang nak berusaha. Jadi walaupun dia ada RM1, dia boleh beli beras. Yang pertama, menurut Nur Ahmad Faiz, memahami kekangan yang ditanggung rakyat ketika ini ekoran beras mahal dan bekalan susah diperoleh. Jualan pertama seumpamanya itu dibuat. Katanya 1,000 kampit beras tersebut adalah hasil sumbangan orang ramai kepada yayasan tersebut dan keuntungan jualan terbabit akan digunakan semula untuk program yang sama di kawasan lain. Tambah beliau bagi memastikan tidak ada yang menunggu tanpa mendapat hasil. Sistem kupon diperkenakan dan hanya mereka yang mempunyai kupon sahaja boleh membeli beras terbabit. Sementara itu bagi penduduk di Manjung, mereka sanggup datang seawal 6.30 pagi walaupun jualan terbabit bermula pukul 9 bagi memastikan dapat membeli beras. Sebab kan dia kata kena awal baru boleh dapat kupon. Jadi kita ambil lah awal. Dia datang awal. Sebab dia kata sebelum pukul 9 beras tu akan diagihkan. Jadi kita datang awal lah. Sebab lepas kita datang tu dah ramai dah juga datang. Selain kita tu ada juga datang. Selalu beli ikut pendapatan kita orang jugalah. Kadang kita orang beli 5 kilo. Dulu dapatlah juga RM15 kan. Sekarang dah RM20 kan 5 kilo. Kalau 10 kilo pula dah 30 lebih kan. Tak dapat dah 25, 26 tak dapat dah. Lalu kampit tahan berapa lama? Kalau kat rumah ramai kan dalam 4 orang. Dalam 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu. Itu pun repeat beli lagi 5 kilo. Tak cukup kan? Peningkatan harga beras import mendorong lebih 50% penduduk negeri Kelantan memilih untuk membeli beras tempatan. Pengerusi Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan, Datuk Aimi Jusoh berkata jika sebelum ini masyarakat Kelantan lebih menggemari beras import, berikutan ia mudah didapati dan negeri ini juga berdekatan dengan negara jiran. Namun sejak harga beras import naik, mereka mula beralih kepada beras tempatan. Memang pemasaran kami sebelum ini konsisten, tetapi sekarang permintaannya lagi tinggi. Kerana apa? Satunya mesti kualiti. Yang kedua, harga sangat berpatutan. Hari ini pun, sebagaimana tuan-tuan lihat di kedai kami tadi, beras 5 kilo, kami jual dengan nilai RM13 saja. Beras 5 kilo, super special tempatan. Beras 10 kilo, walaupun kerajaan menyaran harga limit dia 26, iaitu RM2.60 per kilo, untuk 10 kilo, kami hanya jual special kepada ahli dan juga masyarakat kami RM25.50. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pelancaran beras tempatan di PPK Kangkung Pasir Mas hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Aimi berkata walaupun permintaan di pasaran meningkat, namun bekalan beras tempatan yang dikeluarkan PPK mencukupi kerana 70% daripada 90,000 ahlinya di seluruh Kelantan merupakan pesawah yang mengusahakan lebih 26,000 hektar sawah padi. Hasil padi yang dikeluarkan antara 4 hingga 6 tan padi bagi keluasan 0.4 hektar sawah dalam jelapang, manakala 3 tan untuk sawah di luar jelapang yang menggunakan sistem pengairan sumber jadi. Sementara itu, Pengarah Kawal Selia Padi Beras Kelantan, Muhammad Fadli Abdul Aziz berkata, secara purata penduduk Kelantan menggunakan 11,000 hingga 12,000 tan metrik beras setiap bulan, manakala stok bekalan beras yang diterima sekitar 11,000 tan metrik.
Tambahnya, bagi memastikan bekalan beras putih tempatan mencukupi dalam pasaran, pihaknya telah melakukan beberapa langkah intervensi, antaranya melantik PPK sebagai pengedar bermula 15 September lalu, selain melantik pemborong-pemborong besar untuk mengedarkan beras di pasaraya dan kedai-kedai runcit di kawasan kampung. Untuk di peringkat negeri Kelantan ni, kita telah juga melantik 5 syarikat yang untuk mengedarkan beras putih tempatan ni, termasuklah pihak PPK Kangkung sendiri, di mana kita peruntukkan sebulan lebih kurang 200 metrik tan lah. Dan apa tuan-tuan tengok tadi, itu adalah salah satu langkah intervensi yang telah dilakukan oleh pihak Kementerian. Tambah beliau menuai untuk musim 2 2023 akan bermula hujung bulan ini. Ia sekaligus bakal menampung permintaan tinggi beras tempatan. Hapuskan kerana birokrasi, permudahkan urusan perniagaan. Itu gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media akhirnya di New York. Menurut beliau, pihak berkuasa perlu menghapuskan birokrasi dan menambah baik urusan menjalankan perniagaan, terutama ketika semakin banyak syarikat mengembangkan operasi ke Malaysia atau meningkatkan pelaburan sedia ada. Jelasnya, beliau kecewa kerana dalam beberapa kes, proses membuat keputusan masih lagi lambat dan lewat. Ia sekaligus memberi kesan kepada syarikat yang merancang untuk melabur di Malaysia. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia kini dalam era dan dunia yang sangat kompetitif. Sebagai contoh, sekiranya berlaku penangguhan selama 6 bulan, negara lain pula akan memberi kelulusan selama 2 bulan dan Malaysia akan terlepas peluang ekoran sikap berkenaan. Justru beliau memaklumkan bahawa arahan telah diberikan kepada menteri dan agensi berkaitan untuk memastikan semua permohonan diputuskan dengan cepat, termasuk kelulusan untuk pelabur atau pengeluaran visa. Sementara itu, Anwar berkata syarikat aero angkasa terbesar dunia, Boeing, yang telah pun memiliki kilang mengeluarkan sayap di Malaysia, memaklumkan hasrat untuk mengembangkan pelaburannya dengan mengeluarkan sayap dan bahagian-bahagian bagi semua jenis pesawat. Syarikat itu bertapak di Malaysia melalui Aerospace Composites Malaysia Sendirian Berhad (ACM), pakatan strategik antara Boeing dan Hexcel Corporation. ACM ialah pengeluar komponen komposit canggih bagi industri aero angkasa. Tambahnya lagi, beberapa syarikat utama Amerika Syarikat AS lain seperti ConocoPhillips, AWS, Google, Airbnb, Amazon, Amazon Web Services dan Kimberly-Clark juga akan mengembangkan operasi mereka atau menyatakan hasrat untuk melebarkan sayap ke Malaysia. Menurutnya, kejayaan ini adalah hasil kerja keras oleh pelbagai kementerian dan agensi, terutamanya Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI) dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) untuk menarik pelaburan. Semasa kunjungan Perdana Menteri ke Invest Malaysia New York di sini, beliau juga bertemu Presiden dan Ketua Pegawai Keuangan Google, Ruth Porat, Presiden Global Boeing, Dr. Brandon Nelson, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Medtronic, Geoff Martha serta Pengarah Urusan Global Siemens Healthcare, Tisha Boatman. Kementerian Pendidikan KPM telah membuat persiapan untuk semua sekolah dalam menghadapi musim banjir menjelang hujung tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM sentiasa berhubung dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) dan bekerjasama dalam menghadapi sebarang kemungkinan termasuk bencana banjir. Menurut Fadlina, KPM sentiasa bersedia untuk menghadapi banjir kerana ini adalah tanggungjawab dan rutin kementerian itu. Beliau berkata jawatan kuasa penyelaras juga sudah berbincang dan pusat pantauan banjir juga sudah bersedia menghadapi musim tengkujuh. KPM juga sudah menyiapkan sebahagian besar mekanisme termasuk sekolah-sekolah yang akan terlibat dengan pusat peminahan sementara PPS sekiranya diperlukan. Semalam 3 negeri iaitu Perak, Sabah dan Sarawak telah dilanda banjir melibatkan ratusan mangsa terpaksa dipindah ke PPS. Sementara itu, Fadlina yang juga merupakan ahli Parlimen Nibong Tebal berkata, KPM mempunyai garis panduan bahawa setiap guru yang ingin menghukum pelajar harus mempunyai 2 orang saksi. Beliau berkata semua guru harus mematuhi garis panduan tersebut untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelajar. Beliau berkata demikian ketika ditanyakan mengenai cadangan badan bukan kerajaan NGO bahawa setiap guru yang ingin menjatuhkan hukuman terhadap pelajar harus mempunyai seorang saksi. Jumaat lepas dilaporkan seorang guru sekolah rendah telah menampar pipi kiri seorang murid selepas berang tidak menemukan surat yang dikehendaki dalam kejadian di sebuah sekolah di Kelang, Selangor.
Penduduk Dewan Undangan Negeri Dun Pelangai berharap calon yang mendapat mandat pada pilihan raya kecil PRK kali ini dapat meneruskan kesinambungan perkhidmatan penyandang sebelum ini Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Menurut mereka, aspek pembangunan dan menaik taraf infrastruktur seharusnya menjadi fokus utama calon bagi menjadi keselesaan rakyat di Dun itu. Tinjauan kru berita Ahli Jerah mendapati rata-rata penduduk di Dun Pelangai mereka amat dekat dan selesa dengan pentadbiran Allahyarham Datuk Seri Johari dan mengharapkan adun yang bakal mentadbir kawasan Pelangai berkepribadian seperti beliau. Dulu Datuk Johari dia pemudahkan urusan kami lah kat sini. Dia bila turun padang dia akan tengoklah semua yang kita buat kan. Jadinya dia senanglah dengan kita belia-belia, orang-orang muda, kemudahan semua. Senanglah dengan dia. Jadi apa yang anda harapkan untuk ialah pemimpin yang akan datang? Harapkan yang samalah macam dia kan. Senangkan, pemudahkan urusan kita orang kat bawah ni. Selalu dengar kita orang punya keluh kesah lah kira. Sepanjang Datuk Seri Johari mentadbir kawasan Dun Ahli Dewan Undangan Pelangai ni, jadi khidmat dia pada hemat saya baik, dan sepanjang berkhidmatnya di sini dia memang menampakkan bantuan tu kepada rakyat-rakyat banyak, dari segi bantuan rumah ke, dari segi bantuan makanan ke, ataupun projek-projek yang diperlukan oleh rakyat setempat ni. Saya berharap kalau wakil rakyat baru ni yang terpilih, dia haruslah meneruskan khidmatnya sebagai wakil rakyat seperti yang dilakukan oleh Datuk Seri Johari Harun. Dia memang baiklah, baik suka menolong orang Saya mohon, saya ada masalah jantung, kencemasan darah tinggi. Bila saya nak pergi hospital apa semua, saya mohon dekat pejabat Dun tu cepat je dapat. Saya tak kisah siapa-siapa, yang penting kepribadian dia tu sama macam Datuk Seri Johari. PRK Pelangai akan berlangsung pada 7 Oktober ini, ekoran kematian Datuk Seri Johari yang merupakan seorang daripada 10 mangsa nahas pesawat terhempas di Shah Alam Selangor pada 17 Ogos lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian pada 7 Oktober ini, manakala 3 Oktober ditetapkan sebagai hari pengundian awal. Pada PRU 15, Datuk Seri Johari yang mewakili Barisan Nasional BN menang dengan majoriti 4,048 undi, menewaskan calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad Ahmad Wafiuddin dan calon pejuang Isa Ahmad. Zaitun Sameun terima bantuan. Alhamdulillah bertemu lagi. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM diminta untuk memainkan peranan yang lebih proaktif bagi memperkasa pengurusan Mahkamah Syariah dan menambah baik sistem perundangan Islam di negara ini. Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata perkara itu perlu dilakukan segera sebagai menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah dalam usaha mewujudkan institusi yang berkredibiliti dan berwibawa. Datuk Dr. Muhammad Naim turut meminta JKSM untuk berbincang dan menjadi penyelaras kepada semua mahkamah syariah di negara ini. Sebagai mantan Ketua Pengarah dan Ketua Hakim Syar'i yang duduk di Mahkamah Syariah untuk tempoh lebih pada 20 tahun, saya menjunjung titah sangat. Yang kedua, mengarahkan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia sebagai agensi penyelaras mahkamah-mahkamah syariah di seluruh negara untuk melaksanakan titah duli tuanku. Dengan cara apa? Dengan cara mengadakan perbincangan penyelaras. Sebab kita kena ingat bahawa kuasa mahkamah syariah ni kuasa negeri. Kita ada badan di peringkat persekutuan untuk selaras. Tuanku dah bagi titah. Jadi JKSM selaras, tengok apa titah tuanku tersebut, bincang dengan ketua-ketua hakim syar'i negeri, cari jalan terbaik bagaimana nak pastikan hasrat dan titah tuanku itu dilaksanakan dan diseragamkan di seluruh mahkamah-mahkamah syariah di negara kita yang tercinta ini. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim hadir merasmikan penutupan Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMAM peringkat kebangsaan 2023 kali ke-9 di Kompleks Sekolah Menengah Agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Bandar Seri Permaisuri Ceras. Penganjuran MISMAM peringkat kebangsaan merupakan sebahagian daripada aktiviti ko-kurikulum dan latihan pengukuhan kepada murid-murid sekolah menengah agama negeri dan sekolah menengah agama rakyat di seluruh negara berdasarkan elemen kesenian dan kreativitas.
aktiviti. Sebanyak 11 acara yang dipertandingkan selama 3 hari kejohanan, masing-masing membabitkan kategori lelaki dan perempuan serta kategori terbuka, antaranya tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran, syarahan bahasa Melayu, syarahan bahasa Inggeris, syarahan bahasa Arab, khat, kitab turat, kitabul maqal dan nasyid. Budaya fitnah yang semakin berleluasa dan tidak terkawal dilihat mampu memberi kesan kepada pentadbiran dan pembangunan negara. Justru Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata Sekretariat Anti Fitnah SAF ditubuhkan bagi membantras gejala dalam hidup masyarakat masa kini yang semakin membimbangkan. Tentang pentingnya masyarakat kita ini menjauhi gejala menyebar maklumat palsu, menyebar perkara yang berunsur fitnah, itu telah dijelaskan. Sangat penting untuk kita mengambil sikap yang tegas. Jadi kefahaman tentang apa erti tabayun dalam Al-Quran supaya masyarakat mesti teliti, mesti cermat, mesti tahu bagaimana kita nak menapis maklumat supaya tidak berlaku kekeliruan. Dan dengan itu nanti akan menimbulkan masalah berprasangka antara masyarakat, berprasangka antara individu dan sebagainya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran SAF dan deklarasi Darul Aman sempena seminar membangun masyarakat berbudaya tabayun di Al-Star. Berdasarkan rekod, Muhammad Azmi berkata mahkamah sering menerima kes saman terutama membabitkan ahli politik. Berikutan kenyataan yang dilontar kepada umum secara lisan maupun tulisan melalui platform media. Justru SAF akan menggerakkan kempen anti-fitnah untuk mendidik masyarakat dalam usaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian. Selain itu, penerbitan risalah, forum, seminar, kuliah jelajah wacana, dialog, laporan polis, pemantauan media sosial, pementasan rakyat dan siri majlis tabayun juga akan dilaksanakan. Tambahnya, SAF akan melibatkan pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuklah MAPIM, Sukarelawan Rakyat Aman Suara, Inisiatif Madani Rakyat Darul Aman Imran dan Tabayun Media Network. Kidsflix International Sendirian Berhad atau Kidsflix berjaya menawan Kelantan apabila Kidsflix Jelajah Angkasawan bersama Datuk Dr. Sheikh Muzaffar menerima sambutan hangat warga negeri itu. Siri jelajah yang julung kali diadakan itu bertujuan memperkenalkan jenama dan pemasaran Kidsflix di Kelantan khasnya dan Malaysia amnya. Kidsflix ni adalah satu tempat one-stop education, ia adalah satu tempat holistik Islamik untuk semua anak-anak di luar sana. Janji kami adalah mereka akan khatam Al-Quran apabila mereka berumur 6 tahun. Mereka diajar ilmu falak, kita ada kids robotik, kita ada Mandarin, kita ada English, kita ada bahasa Arab dan mereka akan didedahkan kepada guru-guru yang begitu berpengalaman dengan teknologi yang tinggi. Jadi kami menjaminkan ummah yang hebat di masa akan datang untuk anak-anak Kidsflix. Beliau yang juga angkasawan pertama negara berkata setakat ini terdapat 21 Kidsflix di seluruh Kelantan yang mampu menampung 1,000 kanak-kanak pada satu-satu masa. Pihaknya menyasarkan untuk membuka lebih 300 Kidsflix di seluruh negara menjelang akhir tahun ini dengan sambutan menggalakkan yang diterima daripada ibu bapa di 165 Kidsflix di seluruh negara setakat ini. Dr. Sheikh Muzaffar berkata pihaknya yakin sasaran tersebut mampu dicapai. Beliau berkata demikian selepas hadir dalam Majlis Kidsflix Jelajah bersama angkasawan di Kota Baru. Jelajah satu hari itu dipenuhi dengan pelbagai aktiviti seperti tip ibu bapa bersama Dr. Sheikh Muzaffar, demonstrasi robotik dan turut diadakan sesi pendaftaran Kidsflix serta karnival kerjaya guru kepada mereka yang sedang mencari peluang pekerjaan. Sementara itu, Kidspreneur yang ditemui Muhammad Haris Abdul Rahim gembira dengan sambutan daripada warga Kelantan sejak setahun lalu. Untuk saya baru setahun buka. Alhamdulillah saya dah ada, untuk play school saya dah ada 36 orang pelajar dan untuk kemudian kita baru buka untuk preschool dan ramai. Alhamdulillah baru sekarang saya buka tengah tahun lepas kita ada 8 orang pelajar. InsyaAllah tahun ni macam dan kecepatan saya akan bertambah lagi lah pelajar. InsyaAllah confirm sebabnya sampai sekarang saya dah ada lebih kurang 30 hampir 40 orang pelajar dah mendaftar di kampus saya. Jadinya saya akan hantar anak saya insyaAllah lah tahun depan di Kidsflix cawangan Macang
Jadinya pada pendapat saya, KidFlix ni satu program yang sangat baguslah untuk anak-anak kita sebab dia merangkumi teknologi dan juga ilmiah dan juga ilmu Al-Quran lah. Jadinya saya berharap yang terbaiklah untuk semua pelajar KidFlix nanti. Untuk maklumat lanjut berkaitan KidsFlix, layari laman web www.kidsflix.com atau hubungi email dan nombor telefon yang tertera. Prihatin dengan nasib yang menimpa penyanyi veteran Zaitun Samion, Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyampaikan bantuan berupa cek bernilai RM3,000. Bantuan itu disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar di rumah keluarga penyanyi itu di Ampang siang tadi. Ketika sesi menyampaikan sumbangan berkenaan, Zaitun Samion sedang berada di rumah keluarga angkatnya di Melaka. Datuk Dr. Muhammad Naim bagaimanapun sempat membuat panggilan video bersama beliau. Alhamdulillah, walaupun tak berjumpa secara fizikal, dapat berjumpa secara maya itu Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah pada petang ni juga Puan Ramla yang merupakan wakil kepada Puan Zaitun, keluarga kepada beliau, wakil keluarga, dan kita telah buat serahan daripada Yayasan Taqwa sumbangan sebanyak RM3,000 kepada Puan Ramlah, wakil kepada Puan Zaitun Samion, dan insya-Allah beliau akan sampaikanlah kepada Puan Zaitun Samion. Kita harapkan semoga dengan sumbangan yang diberikan ini akan dapat mengurangkan kesusahan beliau. Beliau dapat guna buang sumbangan yang digunakan tu untuk perbelanjaan beliau lah. Jelasnya kerajaan di bawah jabatannya menggerakkan program prihatin Madani Cakna dengan nasib golongan yang memerlukan. Pihaknya juga akan memastikan segala sumbangan dari pembayar zakat akan disampaikan kepada mereka yang memerlukan dan layak. Sekitar tahun 1990, penyanyi yang popular dengan lagu Menaruh Harapan itu mengalami gejala hilang ingatan sementara selepas terlibat dalam satu kemalangan yang turut meragut nyawa anak tunggalnya. Zaitun, 67 tahun, baru-baru ini dilaporkan media memohon bantuan kewangan bulanan JKM kerana hidup sebatang kara dengan menumpang di rumah anak angkatnya dan kurang mendapat tawaran menyanyi. Seketika nanti merajuk dengan ibu, kanak-kanak pandu kereta 320 km. Bertemu lagi. Kebakaran di sebuah depo bahan api haram di selatan Benin dekat sempadan Nigeria mengorbankan lebih 30 nyawa. 2 bayi antara yang maut. Menteri Dalam Negeri Alassane Saido berkata kebakaran paling serius berlaku di bandar Semepoji. Lebih 20 mangsa cedera parah dan masih dirawat di hospital. Saido bagaimanapun tidak mengulas lanjut berhubung punca sebenar kejadian. Bahan api yang terbakar itu katanya merupakan bahan api yang diseludup. Penyeludup mengambil kesempatan daripada harga bahan api yang rendah di negara jiran. 2 beradik nekat melarikan diri dengan memandu sejauh 320 km kerana merajuk telefon bimbit dirampas ibu mereka. Lebih mengejutkan, kenderaan terbabit dipandu adik lelakinya yang baru berusia 10 tahun. Kejadian yang berlaku di Telahasi Amerika Syarikat itu melibatkan 2 adik-beradik berusia 10 tahun dan kakaknya yang berumur 11 tahun. Menurut polis tempatan, mereka berjaya menghentikan kenderaan dinaiki kedua beradik itu dalam satu operasi khas jalan raya. Mereka ditemui ratusan kilometer dari lokasi yang mereka dilaporkan hilang oleh ibu mereka. Susulan tangkapan tersebut, ibu mereka telah memandu ke Bandar Aluchua bagi mengambil anaknya semula. Pihak polis juga telah mengambil keterangan dari semua pihak terlibat. 13 maut manakala puluhan cedera dalam serangan pengebom bunuh diri di tengah Somalia. Insiden berlaku apabila suspek merempuh trak sarat bahan letupan ke arah pos kawalan keselamatan. Kebanyakan mangsa maut merupakan penduduk yang tinggal berdekatan di bandar Beledweyne di wilayah Hiran. Beberapa bangunan berhampiran turut bergegar dan musnah. Gubernur Hiran, Abdullahi Ahmed Malim, serangan itu telah memusnahkan sebahagian besar kawasan dan jumlah kematian dijangka bertambah. Jengkau digunakan bagi mengalih sisa runtuhan untuk mengeluarkan mayat. Kira-kira 45 mangsa yang cedera dimasukkan ke hospital.
Serangan berlaku selepas kerajaan Somalia yang berdepan pelbagai masalah itu mengakui terpaksa mengalah dalam perang menentang kumpulan militan Al-Shabaab. Pemberontak berkenaan dikatakan sudah berperang lebih 15 tahun bagi menggulingkan kerajaan yang menerima pengiktirafan antarabangsa. Bagaimanapun setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Dua rakyat Palestin maut akibat ditembak di kepala oleh tentera Israel di tebing barat pagi tadi. Serangan berlaku dalam serbuan di kamp pelarian Nur Shams di Tulkarm. Mangsa dikenal pasti sebagai Osaid Abu Ali, 22 tahun dan Abdul Ar-Rahman Abu Dagash, 32. Serangan drone oleh tentera Israel dilancar sejak Sabtu. Serangan berlaku ketika protes yang diadakan di sempadan hampir setiap hari oleh penduduk Palestin susulan daripada tindakan Israel menutup lintasan Erez dari Gaza. Dimaklumkan satu serangan drone disasarkan ke arah pos tentera milik Hamas bersebelahan kawasan rusuhan berlaku. Tembakan dilepaskan susulan serangan ke arah tentera Israel berhampiran sempadan. Tapak pengawasan Hamas di timur bandar Gaza menjadi sasaran pesawat Israel. Sejak beberapa minggu lalu, penunjuk perasaan Palestin membuat bantahan terhadap tentera Israel di sepanjang pagar sempadan sambil membakar tayar dan membaling batu ke arah mereka. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.